Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang berbahagia ini kita dibangunkan, diberikan kesempatan dan diberikan peluang untuk kita mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat sama-sama kita memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita, melaksanakan apa telah pun kita rancang dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan semuanya dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sidang penonton Keluarga Besar Tanya Ustaz, seperti biasa kita bawakan kepada anda perbincangan yang mana sesuai dengan topik-topik sentiasa dekat dengan kehidupan seharian kita. Hari ini berkenaan dengan satu hadis yang mana mengancam 3 jenis golongan yang kita maklum dan paparkan sebentar sahaja lagi, dan sudah tentu dan sudah pastinya apabila kita dengar hadis yang akan kita sampaikan pada hari ini pasti akan memberikan satu gegaran pada jiwa dan tamparan hebat pada setiap sanubari yang melihat pada kaca TV pada pagi ini. InsyaAllah mudah-mudahan dapat kita memberikan sesuatu iktibar dalam kehidupan kita. Baik, pagi ini kita akan membawa satu perbincangan berkenaan dengan ancaman kepada mereka yang mensia-siakan Ramadan. Kita akan bersama dengan bintang ilmuwan kita, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Farid Ravi bin Abdullah bersama dengan kita di studio pada ketika ini. Sebelum itu kita bersama dulu. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Biasanya berkenaan dengan tafsir dan taranum. Dan hari ini kita membaca satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan kita dimaklumkan Datuk, hari ini hadis itu riwayat dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Jabir bin Abdullah. Sebelum kita pergi bersama dengan Datuk, saya bacakan dahulu kepada penonton-penonton semua hadis tersebut pada mafhumnya. Baik. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar. Ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melangkah anak tangga yang pertama, baginda Nabi menyebut amin. Kemudian apabila melangkah anak tangga yang kedua, baginda juga menyebut amin. Kemudian apabila melangkah kepada anak tangga yang ketiga, baginda menyebut amin. Lalu para sahabat baginda Nabi pun bertanya, "Ya Rasulullah, kami mendengar engkau menyebut amin sebanyak 3 kali." Baginda menjawab, "Ketika aku melangkah anak tangga yang pertama, malaikat Jibril alaihissalam datang kepadaku dan berkata, 'Celakalah seseorang hamba yang bertemu dengan Ramadan tetapi keluar daripadanya tanpa diampuni dosanya.' Lalu aku menyebut amin. Kemudian Jibril alaihissalam berkata, 'Celakalah seorang hamba yang ibu bapanya masih hidup atau salah seorang daripada mereka masih hidup, tetapi hal itu tidak memasukkan ia ke dalam syurga kerana tidak berbakti kepada ibu dan bapa.' Lalu aku menyebut amin. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam berkata, 'Celakalah seorang hamba yang nama engkau apabila itu nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut di sisinya tetapi dia tidak berselawat ke atasmu.' Aku pun menyebut amin." Hadis riwayat Al-Bukhari. Baik, itu tadi hadis yang boleh dikatakan panjang juga, situasi para sahabat Nabi bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga beberapa lafaz 3 golongan dari malaikat Jibril alaihi salam. Jadi mungkin kita boleh pergi dahulu, kita bersama dengan Al-Fadil Datuk untuk perbincangan pada hari ini. Kita nak kenal dululah siapa yang disebut sebagai Jabir bin Abdullah selaku perawi hadis ini yang disebutkan dalam hadis tadi. Mungkin kita boleh sembah-sembah awal untuk, silakan. Terima kasih dan Azrin, kepada ibu ayah, para penonton yang saya kasih sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah kita ditidurkan atau kita dimatikan untuk seketika, dan kepada Allah jualah kita akan dikembalikan. Kita sama-sama rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita berada di bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan yang penuh kemuliaan. Jadi di antara pesan dan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas umat ini cukup banyak.
supaya kita rebut setiap peluang yang ada di bulan Ramadan, supaya ia tidak sia-sia, supaya kita tidak mengalami kerugian ataupun kita keluar macam tak ada apa-apa daripada madrasah Ramadan ataupun pusat tarbiyah bulan Ramadan yang sangat bermakna ini. Hadis yang dibacakan oleh saudara Azrin tadi, Dai Azrin sebentar tadi, ialah berkaitan dengan hadis yang memberi gambaran 3 kumpulan manusia yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masa naik mimbar, malaikat Jibril datang pesan kat Nabi, sahabat lain semua tak dengar, Nabi seorang saja dengar. Dan Nabi sebut amin, amin, amin. 3 kali amin. Amin pertama, jumpa Ramadan, tidak dapat kampunan. Amin kedua, ialah seorang yang diberikan peluang untuk bertemu dengan ibu ayah, tapi pertemuan itu tidak melayakan dia masuk syurga. Amin ketiga adalah setiap kali disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam bakhil, tidak mau berselawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Ketiga-tiga kumpulan ini adalah dikategorikan sebagai kumpulan celaka. Siapakah sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah? Jabir bin Abdullah ini adalah seorang sahabat Al-Ansari. Ansari maksudnya yang duduk di Madinah lah, penduduk tetap Madinah. Dia di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Kedua, sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud kalau di kalangan golongan Ansar penduduk Madinah, Jabir bin Abdullah adalah sahabat yang kedua paling banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hampir 1500 hadis lebih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Jabir. Dia meninggal ketika umur dia 78 tahun. Ada riwayat sebut dia dikebumikan di Baqi', ada yang disebut dia dikebumikan di Kuba. Pelbagai riwayat yang disebut mengenai di manakah Abdullah bin Jabir ini dikebumikan. Yang penting dia berada di bumi Madinah. Dan Abdullah bin Jabir ni juga seorang sahabat yang menyertai setiap peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali peperangan Uhud. Peperangan Uhud dia tak join sebab ayah dia Abdullah beritahu, engkau duduk rumah jaga adik-adik. Jadi biasalah bila ayah pergi berperang ada seorang yang kena caretaker, kena jaga rumah. Jadi Abdullah tidak turut serta dalam peperangan tersebut. Beliau disebutkan sebagai Al-Imam Al-Kabir oleh Al-Zahabi dalam Siyar A'lam Nubala. Begitu juga apa yang disebut oleh Ibnu Hajar dalam Usdul Ghabah, dalam Isti'abus Sahabah. Dan ramai yang mengkategorikan Abdullah bin Jabir bin Abdullah ini seorang yang sangat hebat dari sudut ilmunya, dari sudut tata tertibnya, dan dari sudut dia boleh memberi fatwa sehingga dia ni dilihat sebagai ulama yang dirujuk. Ada satu riwayat saya baca bahawa dia telah mendengar bahawa ada seorang lelaki di Syam menghafal sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis tu dia tak pernah dengar. Dia tak pernah dengar hadis tu. Jadi dia beli seekor unta. Dia naik unta tu pergi ke Syam. Sebulan lebih sampai dekat Syam, dia jumpa hamba Allah yang hafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia dengar, ceritakan kepada aku apakah hadis yang kau dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga turut menggambarkan kesungguhan Jabir bin Abdullah ni dalam mencari ilmu dan juga dalam memperhalusi serta menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu mereka ni seperti bintang yang berterang atau bergemerlapan dalam perkembangan Islam. Baik, sedang penonton, berehat seketika. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah kembali bertemu untuk teruskan perbincangan kita di dalam bulan Ramadan yang mulia. Sama-sama kita memberikan penekanan dan penghayatan sebelum kita keluar daripada bulan Ramadan, dapatkan sesuatu tawaran yang istimewa. Baik. Kalau tadi kita dah membaca satu hadis baginda Nabi SAW, riwayat dari Jabir bin Abdullah menyebutkan tentang 3 golongan yang digelarkan sebagai di dalam kecelakaan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Jadi, kalau kita dapat lihat di sini, yang pertama adalah berkenaan dengan golongan yang dapat masuk di dalam bulan Ramadan, berjumpa dengan Ramadan, tetapi mereka tidak dapat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan cuba pula kalau kita kaitkan dengan ayat 183, ya Datuk, 183 surah Al-Baqarah, yang mana menyebutkan kepada kita natijah daripada puasa tersebut seperti mana telah kita lakukan dengan penuh pengharapan semuanya sekali, dengan seperti mana yang telah dilakukan oleh umat-umat yang terdahulu, maka dijanjikan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi mungkin kita boleh lihat apa kaitan di antara ayat Quran 183 Al-Baqarah dengan hadis baginda Nabi SAW sebentar tadi, bagaimana nak jadi orang yang dapat keampunan dan dapat ketakwaan tersebut. Mungkin Datuk boleh komen sedikit berkenaan dengan situasi ini. Ya, terima kasih Dayang Azrin kepada para penonton yang saya kasih sekalian. Ya. Pertama sekali kita mesti melihat keberkaitan hadis Nabi dengan Al-Quran. Kita tidak boleh letak dia berasingan. Ya. Dia macam mana pun Quran ini mentafsirkan dan juga memperjelaskan kandungan Al-Quran. Jadi bila Allah Subhanahu wa taala sebut matlamat kita difardukan puasa ini, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan melalui puasa ini lahir orang yang bertakwa. Betul. Saya pernah sebut bahawa takwa ini dia mesti ada 4 elemen. Takut kepada Allah, syukur kepada Allah, baca dan beramal dengan Al-Quran. Yang keempat, buat persiapan jumpa Allah. Jadi 4 perkara ini mesti datang sebagai menyadur kehidupan seseorang dengan kelengkapan persiapan untuk hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala diperbaiki. Sebab puasa ini, Azrin, adalah satu amalan yang Allah Subhanahu wa taala fardukan, bukan untuk suruh kita lapar semata-mata. Ya. Sebab Allah beritahu melalui ayat Quran tadi itu, allakum tattaqun, sebab kita dilatih beberapa sifat yang dimiliki oleh Allah. Allah berhajat pada makan atau tidak, Azri? Tidak. Tidak. Allah berhajat pada air atau tidak? Tidak. Tidak. Allah berhajat pada isteri atau tidak? Tidak. Allah berhajat pada nafsu atau tidak? Tidak. Semua jawapannya tidak, tidak, tidak. Jadi Allah nak beritahu, wahai manusia, kamu diajak untuk berlatih beberapa sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kamu lahir sebagai insan rabbani. Insan yang terjalin hubung mereka dengan sifat-sifat positif bila keluar daripada Ramadan tadi. Termasuklah tadi dalam satu kerugian. Bukankah itu satu kerugian? Raghima anfu rajulin adraka Ramadan walam yughfar lahu, ataupun syaqiyyun rajulun adraka Ramadan walam yughfar lahu. Kan rugi sangat rugi, dia beri peluang tapi tak dapat keampunan. Patut bulan Ramadan ini ada bulan keampunan. Kita tahu ialah bulan keampunan. Masuk Ramadan, bulan keampunan. Keluar Ramadan, dia tak ada rasa apa-apa. Dia tak berubah. Dia tidak meraihkan Ramadan. Sebab itu kita lihat awal Ramadan, ramai orang di masjid tarawih. Sekarang dah ujung-ujung, dah semakin Sendu. Semakin sendu, semakin kurang, semakin kurang lah. Kan? Daripada 20 saf, dia mula surut. Lepas 15 10 saf. Barangkali lah. Tapi di masjid tempat saya tu masih lagi bersemangat. Masih lagi bersemangat jemaahnya. Sebab itu kita nak kaitkan juga. Kita nak lihat secara komprehensif keseluruhan perintah Allah dan juga tawaran-tawaran yang ada sepanjang bulan Ramadan. Maksudnya ada kaitan di antara keduanya tersebut yang menjanjikan kalau kita buat sehabis baik di dalam bulan Ramadan, keluar macam Datuk sebut tadi menjadi insan yang rabbani, yang ada terjalin hubungannya, sifat-sifat yang positif yang baik dibawa keluar daripada bulan Ramadan. Natijah daripada Ramadan tersebut dan berpuasa tersebut adalah menjadi seorang yang bertakwa di sisi Allah. Baik, Datuk, mungkin kita nak sentuh sikit berkenaan dengan jenis-jenis puasa ni, sebab kita biasa dengar kadang tiap-tiap tahun, tetapi mungkin kita keluar daripada bulan Ramadan dah rasa hilang balik benda tersebut berkenaan dengan jenis-jenis puasa yang umum, khusus dan khususul khusus. Jadi kita sebagai orang awam, kita berada boleh tak sampai pada tahap yang lebih tinggi daripada puasa yang sedia kala kita buat seperti biasa? Bagaimana tu? Bagi puasa al-awam ni, kita lah kot. Ya. Saya tak berani lagi mengangkat diri kita ni sebagai orang yang khusus ni. Orang awam, dia berpuasa, dia tahu masuk Ramadan, tunggu buat penyimpan mohon buat pengumuman, maka masuklah Ramadan, besok kita berpuasa, kita pun berpuasa. Berpuasalah. Sebab apa puasa? Sebab diperintahkan puasa. Jadi siang puasa, petang pergi bazar Ramadan, malam kalau sempat, kalau perut tak jadi kembung disebabkan cendol dan sebagainya, mungkin dia pergilah tarawih. Kalau tak, tarawih pun dia tuang. Itu orang awam. Puasa orang awam. Ya, ada juga orang yang khusus ni, dia kata, aku mesti cari peluang ni.
Kan, ini adalah satu peluang. Dia punya peluang tu pasang surut, dia punya keinginan tu pasang surut. Iman turun naik. Ada turun naik. Ada hari dia pergi, ada hari dia qiyam, jadi dia nampak adalah dia punya semangat. Manakala khawasul khawas ni ataupun khususul khusus, sebenarnya ketiga dia kategori ini diperkenalkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ya. Dan kemudian daripada itu ulama-ulama pun menyebut, dia perincikan perihal khususul khusus. Khususul khusus ni pertama sekali Nabi SAW. Itu puasa Nabi. Bukan sekadar puasa dari sudut tahan makan minum, tetapi puasa dari sudut nafsu, telinganya puasa, tangannya puasa, hati perut dia puasa, fikiran dia puasa, semua puasa. So khawasul khawas, selain daripada ditahu itu adalah perintah Allah, dia juga mengajak panca indera dia berpuasa sama. Saya bagi contoh untuk kita nampak gambaran lebih jelas kalau kita nak ke arah khawasul khawas. Kan? Pertama sekali, puasa ini dalam Quran disebut dalam dua bentuk sebutan. Satu, siyam, sad ya alif mim, siyam. Satu lagi saum, sad waw mim, saum. Siyam menahan mulut daripada makan dan minum, menahan mulut daripada makan dan minum. Itu siyam. Saum menahan mulut daripada bercakap. Ini ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jelas. Saum bila Maryam alaiha assalam, Maryam bonda kepada Nabi Allah Isa alaihi salam, bila datang bawa baby Nabi Isa dalam dakapan, bila bawa, Allah perintahkan kepada Maryam, wahai Maryam, kau jangan bercakap, kau berpuasa saja. Fakuli washrabi wa qarri aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sauma. Saum. Kenapa? Kerana Allah beritahu, wahai Maryam, makanlah, minumlah apa-apa yang Allah berikan kepada engkau, dan kalau ada orang ajak engkau berbicara, kau katakan aku berpuasa. Berpuasa. Berpuasa maksudnya takkan bercakap. Aku tak mau bercakap. Jadi dua-dua, siam menahan mulut daripada makan dan minum, saum menahan mulut daripada bercakap. Bercakap menahan mulut daripada makan minum, menahan mulut daripada bercakap, perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nampak dua? Halo. Nampak tak dua perkara ni? Kan? Mungkin kita ni nak dapat khawasul khawas, kita kena siam, kita kena saum. Menahan mulut daripada makan dan minum, betul. Menahan mulut daripada bercakap perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila datang kita compare dua-dua tu, antara dua tu mana Tuhan suka? Azrin rasa Allah suka orang yang hanya menahan mulut dan makan dan minum, atau Allah lebih suka orang yang menahan mulut dan bercakap perkara tak baik? Antara dua. Antara dua atau kedua-duanya? Antara dua. Mulut daripada bercakap benda tak baik. Betul. Sebab puasa ni 1 bulan. Ya. 29 hari, boleh jadi 28 hari, boleh jadi 30 hari. Betul. Puasa, kan? Selepas itu habis. Makan minum lah. Tetapi yang mulut ini tetap kena tahan. Sebab itu Nabi sebut, kam min sa'imin wa laysa min siyamihi illa al-ju'a wal atash. Berapa ramai yang berpuasa, puasa itu tidak mendatangkan apa-apa untuk dia melainkan lapar dan dahaga. Sebab dia hanya tahan mulut daripada makan dan minum, tapi mulut dia tak tahan daripada bercakap, membisik-bisikkan dan juga menyebarkan sesuatu yang tidak baik. Jadi khawasul khawas. Kita cuba puasa dua-dua kali ni. Boleh tak? Kita cuba. Jangan, insya-Allah. Kalau semua insya-Allah itu yang tak apa-apa jadi. Jadi betul lah kita kena sebut insya-Allah, betul. Tapi insya-Allah yang meyakinkan. Tak maulah insya-Allah tak yang meyakinkan. Jadi kita nak usahakan tahun ini puasa kita, puasa mulut daripada tahan mulut makan dan minum, dan kita nak tahan mulut daripada bercakap perkara yang tidak disukai oleh Allah. Sebab bulan puasa ni orang jadi temper, dia tak bawa betul. Dia ingat dia seorang aja puasa. Orang lain tak puasa. Bulan puasa ni pun, kenapa? Fine lah, okey lah, semua puasa. Tapi kau seorang aja puasa, orang lain tak puasa. Kan? Tu cubalah cepat sikit bulan puasa ni. Dia nak marah kan. Dia temper kan. Jadi sebenarnya bulan puasa ini bulan yang mengajar manusia kesabaran. Dan Allah nak uji. Orang dulu puasa mereka
nampak dia punya keintiman kan. Dia boleh bulan itu dia tidak sia-siakan. Sebab itu kalau saya nak pergi lebih jauh sikit saja lagi, kenapa ulama-ulama dahulu berhenti mengajar Bulan Ramadan. bulan Ramadan? Kan berhenti semua kelas mengajar. Kenapa dia berhenti mengajar? Jangan ke mana-mana. Lepas ni kita nak tahu juga kenapa ulama berhenti mengajar bulan puasa. Dia buat apa? Dan penonton pun kena tahu kenapa kita berhenti. Subhanallah. Baik, kita berhenti di situ dahulu dan kita sambung selepas ini. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tetap setia bersama dengan kita untuk perbincangan berkenaan dengan bagaimana hadis yang kita bawakan kepada anda pada hari ini tentang 3 golongan yang berada dalam kecelakaan menurut pada malaikat Jibril alaihissalam yang diaminkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tadi kita berhenti pada bahagian kenapa di dalam bulan Ramadan para ulama terdahulu mereka ni berhenti mengajar dalam bulan Ramadan. Adakah waktu rehat? Adakah hari cuti? Adakah sebulan bercuti kerana penat berpuasa? Mungkin, tetapi mungkin kita nak dengarkan daripada Datuk, kenapa sebulan Ramadan itu berhenti mengajar? Kenapa? Ya, pertama sekali tadi kita sebut bahawa ulama bila lihat di antara saum dengan siam. Siam menahan mulut daripada makan dan minum. Saum menahan mulut daripada bercakap perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada possibility tak sepanjang saya mengajar ada berlaku perkataan-perkataan yang terkeluar yang mungkin dalam manusia kan mana boleh terlepas daripada mengeluarkan perkataan begitulah. Jadi nak berhenti bercakap dengan manusia dan terus bercakap dengan kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu mereka khatam sampai 13 kali, 15 kali, 20 kali. Mereka stop mengajar sebab mereka terus kalau baca Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Jadi masyarakat sekeliling tu tidak akan merasakan itu satu benda yang pelik. Faham? Oh, bulan puasa, bulan memuliakan Al-Quran, mengambil Al-Quran, membaca Al-Quran, khatam Al-Quran. Jadi berhenti bercakap dengan manusia, terus bercakap dengan kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Ini kalau kita nak guna kaedah yang sama, banyak kerja lah tak jalan bulan Ramadan kita ni kan. Bos suruh buat paper, bos suruh buat presentation, minta maaf bos, bulan puasa saya dengan kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak boleh, dunia sekarang taklah begitu. Saya nak gambarkan bagaimana mereka mengambil peluang tersebut supaya tidak berlaku berbicara perkara-perkara, mungkin perkataan yang boleh terkeluar, perkataan bercakap dengan manusia, reduce talk to human and talk to kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bahasa orang kampung saya lah. Kampung saya cakap macam tu biasanya. Saya kena fahamkan tu. Subhanallah. Datuk, mungkin kita sebelum pergi pada soalan seterusnya, saya teringin juga nak tanya pada Datuk dah lama dalam bidang dakwah dan juga banyak berjumpa dengan segenap lapisan manusia, daripada sekecil-kecil insan sampai sebesar-besar manusia, dan juga ada banyak juga berkenaan dengan cerita-cerita puasa mereka yang terdahulu ataupun umat-umat terdahulu kan. Mungkin Datuk boleh kongsikan bagaimana Datuk melihat puasa ataupun Ramadan pada hari ini, pada situasi kita sekarang, nak dibandingkan dengan dulu-dulu punya Ramadan. Ada tak benda yang mungkin Datuk macam rindu nak tengok yang dulu dibawa pada sekarang, dan sekarang ni dah tak ada benda yang macam dulu-dulu? Mungkin ada 1, 2, 3 boleh kongsikan. Dia dari sudut kalau ayat Quran lah sebut kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana disebut oleh Abbad bin Mansur daripada yang dinukilkan oleh Imam Ibn Katsir dan juga imam-imam tafsir yang lain, bahawa merujuk kama kutiba alal ladzina min qablikum, puasa yang difardukan ke atas kamu adalah tidak jauh beza daripada puasa yang difardukan ke atas umat-umat sebelum kamu. Dia bukan dari sudut bilangan, dia min nahiyatut tashbih was-sifat. Maksudnya kebersama, ada tak bersama, ada tak puasa itu nampak sama ataupun puasa dia berbeza dari sudut syariatnya, bilangan hari. Tapi bilangan hari puasa hanya ke atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dinamakan sebagai
Ramadan yang diwajibkan puasa 1 bulan. Bulan Ramadan diwajibkan puasa. Umat terdahulu diwajibkan berpuasa tapi pada bulan-bulan tertentu. Mengikut beberapa nukilan sejarah ataupun beberapa teks yang merujuk kepada puasa umat terdahulu ataupun dalam karya ulama bila sebut syar'u man qablana, syariat umat terlebih dahulu atau umat dahulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merujuk kepada puasa ahli kitab. Maksudnya puasa yang pernah difardukan ke atas ahli kitab yang berpegang pada Taurat dan juga Injil, mereka berpuasa juga Ramadan. Mereka juga diwajibkan berpuasa pada Ramadan. Disebabkan Ramadan itu sendiri merujuk kepada maksud panas, terik. Maka ramailah yang cuba divert puasa bulan Ramadan itu pada bulan lain. Dia kata apa kata disebabkan kita tahun ni puasa nampak panas sikit. Jadi kita tak puasalah bulan ni. Kita puasa bulan depan. Kita puasa Syawal. Padahal Ramadan yang kena puasa. 1 bulan puasa Ramadan dia tak nak puasa, tapi dia puasa Syawal, dia lajak sikit lagi. Kononnya dia tebuslah. Kita puasa 30 hari, dia puasa 30 hari plus lagi 10 hari. 40. Jadi 40 hari. Kononnya 10 hari lagi itu adalah macam tebus kafarah begitu. Kan ini tidak boleh. Mana boleh suka-suka hati macam tu, dah dinasahkan hukum dan ditambah. Ini umat terdahulu. Tadi kita dah tak guna dah. Dan ada juga seperti uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Kamu dibenarkan mendatangi isteri di malam hari. Rupanya umat terdahulu kalau bulan puasa mereka tidak boleh mendatangi isteri. Sebab itu ayat tu ada. Maksud ayat tu menggambarkan menasahkan hukum tidak boleh mendatangi isteri di bulan Ramadan. Malam bulan Ramadan tidak boleh. Itu syariat umat terdahulu. Datang syariat Nabi Muhammad, tak ada dah. Kan? Jadi berhenti habis puasa, habislah pantang larang yang ditegah sepanjang apa yang tidak boleh dilakukan pada siang Ramadan. Jadi kalau kita lihat pula di negara kita ni, dulu macam mana agaknya puasa. Masa saya budak-budak dulu, saya ni tak Islam lah masa tu, budak-budak saya tengok, tapi meriah lah di kampung tu. Meriah, sangat-sangat meriah dengan Ramadan, dengan bazar Ramadannya, dengan masjidnya, surau, meriah. Orang masak, orang bawa makanan, siang hari orang akan bergotong royong. Terawih, meriah terawih. Memanglah 20 rakaat. Imam pun best, laju. Rakaat kedua mesti qul Allah punya. Laju qul Allah wahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Surau pula surau papan kan, dia turun tu lutut tu nampaklah. Dan jadi meriah tu lain. Dulu punya meriah lain, tapi sekarang ni pun meriah juga, tapi dia tak semeriah, tak terikat, terjalin hubungan kekeluargaan, kasih sayang, jadi lain. Sekarang bazar Ramadan, kita ada bazar Ramadan, orang bergantung pada bazar Ramadan. Lepas tu kalau di masjid pun kita biasanya buka puasa masing-masing lah. Zaman dulu nampaknya tak ada buka puasa kat masjid. Yang ada buka puasa kat masjid, imam dengan Tok Bilal dengan Tok Siak aja, 3-4 orang ni aja. Dia bawa bekalan, dia buka puasa kat masjid. Kemudian tarawih pula. Tarawih yang meriahnya dulu, masing-masing akan bawa makanan. Mana ada masjid prepare? Mana buat kuih kuaci, yang tu buat kari pap, yang ni buat kuih itu, orang tu buat kuih ni. Jadi masing-masing bawa sikit seorang. Jadi seronok lepas tarawih. Dia orang kerja nak habis tarawih tu setengah jam 40 minit, habis tarawih dengan witir, dia lepak pula setengah jam. Duduk bersila, duduk sembang makan. Murih. Kita betul sekarang ada makanan, tapi ikatan kasih sayang itu barangkali tak seperti dulu lah. Ada. Semua kita beli. Kita collect duit, masjid collect duit, tapi tak ada yang sentuhan. Yalah sekarang orang semua, yalah ustaz boleh lah, kampung ustaz, kampung Sengecoh kan, orang tak ramai kerja kan. Ni cerita Bandar Seri Putra, orang semua kerja profesional, orang semua jadi balik singgah bazar Ramadan. Jadi macam tu lah, dia jadi macam hiruk pikuk kehidupan kita ini sudah menjadikan kita sudah hilang nilai-nilai tersebut. Sebab itu saya tengok di negara Arab, bulan puasa dan cuti. Kena usulkan tu. Kena usulkan. Di bulan puasa kat negara Arab memang cuti.
Ataupun pergi kerja pukul 9 atau pukul 9 pergi kerja, pukul 3 dah boleh balik. Dia ada masa lah untuk prepare makanan. Betul. Kalau anak-anak kita dapat cuti bulan Ramadan, mungkin ibu ayah pun tak adalah sibuk nak ambil anak, hantar anak kan. Jadi usul yang bagus tu. Kalau dipertimbangkan, jadi why not lah cik? Why not Why not? Maksudnya kenapa tidak untuk meraihkan bulan Ramadan, nampak kita lebih fokus. Baik, sila penonton berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, terus bersama kami. Kita teruskan perbincangan kita berkenaan dengan hadis baginda Nabi SAW sebentar tadi, dan kita cuba nak kaitkan lagi dengan Ramadan dan puasa kita. Bila mana disebut saja berada dalam bulan Ramadan, dalam satu hadis riwayat dari Abu Hurairah menyebutkan, apabila masuk dalam bulan Ramadan ni, syaitan akan dibelenggu. Jadi kita pun fikir, kita kata syaitan sudah dibelenggu, tapi aku masih lagi berada dalam keadaan tak menghormati Ramadan, tak meraihkan Ramadan dan tak seronok dalam bulan Ramadan. Siapa yang mengubah dan menghasut kita sebenarnya? Jadi mungkin kita boleh tanya juga kepada Al-Fadhil Datuk, apa maksud dibelenggu sebenarnya? Tiada, ataupun ditahan, ataupun dia ada tetapi tidak boleh mengganggu manusia. Bagaimana Datuk? Ya, bulan Ramadan ini di antara bulan yang sangat istimewa, sebab makhluk yang selalu kita sebut mengganggu kita dan juga menyesatkan kita adalah syaitan. Iblis. Wa suffidati syayatin. Nas sebut dalam hadis-hadis Nabi SAW bahawa syaitan itu dibelenggu. Belenggu ada juga diikat, kan? Ada juga ditambat. Jadi maksudnya mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah telah memperlihatkan bahawa siapa-siapa yang iblis nak sesatkan, boleh sesatkan, kan? Melainkan hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang soleh, yang ada rasa takut pada Tuhan, yang ada God conscious. Jadi orang-orang ini tidak boleh disesatkan oleh syaitan. Sebab itu Allah jadikan bulan puasa ini sebagai benteng. Benteng maksudnya kita ni tidak boleh ditembusi lah. Ruang lingkup kita ni tak boleh ditembusi oleh syaitan, sebab syaitan itu sendiri sudah dibelenggu. Dia ditahan. Dia ditahan. Pertama sekali kita kena faham apa beza syaitan dan iblis. Syaitan dan iblis. Dia guling-guling, dia suka ni banyak kali sebut nama dia, kan. Syaitan dan iblis. Syaitan ini asal daripada perkataan syatana. Shin, ta, nun. Syatana. Itu asal kalimah dia. Kalimah syaitan itu adalah syatana. Syaitan itu asas daripada sirah mubalaghah, maksudnya yang sangat-sangat menyesatkan. Syatana maksud dia menjauhkan, ibta'ada. Syaitan, usaha dia, tugas dia, kerja dia tidak lain tidak bukan adalah siang, petang, pagi, malam dia kena sungguh-sungguh pastikan anak Adam menjauhkan diri daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja dibuat, termasuklah bulan puasa. Iblis pula, iblis ini adalah nama dia. Nama iblis, sifat dia syaitan. Sebab ada orang bagi cerita yang dongeng, iblis itu dia punya general, syaitan itu dia punya battalion. Pandailah pakcik. Bapak mana punya cerita kan? Ada pula battalion dengan ni. Pernah join ke? Jadi kita pun tak tahu. Kita pun lama dengar cerita-cerita macam ni. Dia general, dia punya battalion. Wah, tak ada. Jangan duk merepek lah cerita pelik-pelik. Syaitan, iblis itu nama dia. Syaitan itu sifat dia. Iblis ismuhu wa syaitanu sifatuhu. Sekarang bulan puasa dia sudah dibelenggu. Maksudnya yang dibelenggu itu adalah sifat-sifat syaitan yang boleh mengganggu manusia daripada mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Percaya atau tidak, bulan puasa pun ada orang sepak terajang isteri. Percaya atau tidak, bulan puasa pun ada orang tak puasa. Percaya atau tidak, ada orang berpuasa di siang hari, dalam masa yang sama subuh, zuhur, asar dia tuang. Tak solat, maksudnya dia puasa. Dia puasa. Ada orang dia puasa juga, tapi dalam sebulan 30 hari itu 15 kali dia terlupa dia puasa. Oh. Dia tengah tegur, gudung, tegur, kata isteri kata, "Bang, tak puasa ke?" Terlupa. Esok lusa jadi balik. Saya rasa bulan puasa ni
sepanjang-panjang saya puasa, seingat saya lah kan, tak ada lagi terlupa. Terlupa ni 3-4 tahun sekali boleh jadilah. Ini kau sebulan dalam puasa 13 kali lupa kau puasa. Pelik tak pelik? Jadi yang dibelenggu itu adalah sifat-sifat syaitan. Sebab itu Allah beritahu bulan puasa ini bulan untuk memperkasa sifat-sifat Rabbani. Dan saya minta sangat-sangat supaya kita tidak terlalu terikat dengan doktrin bahawa kita ni jahat sebab syaitan. Sebab ada masanya syaitan pun akan surrender. Dia akan kata, ini bukan aku punya kerja, kau sendiri jahat. Maksud dalam diri manusia itu sendiri sudah ada kejahatan. Jadi kejahatan itu yang didevelop oleh iblis atau syaitan datang bisik untuk memperkasakan lagi. Cuba dalaman kita kuat. Boleh tak dia bisik kita jadi jahat? Tak boleh, kita kata no way. Tapi disebabkan dalaman kita pun ada jahat, dia datang bisik pula jadi. Sebab itu bulan puasa, bulan untuk kita berlatih bersungguh-sungguh supaya kita dapat kenal siapa musuh kita. Dan dapat kita memperbaiki dalaman kita dan juga kita bersiap sedia supaya kita tidak terus hanyut dengan syaitan. Habis bulan Ramadan, lepas bulan Ramadan dia dibebaskan. Habis 1 Syawal kau boleh berjahat lah dengan alasan, macam mana nak buat ustaz, syaitan dah dibebaskan. Tengok bulan puasa kau pakai alasan syaitan yang jahat. Bulan Syawal syaitan juga jahat. Semua dia jahat. Dekat akhirat besok Quran gambarkan manusia ni akan duk bantah tau. Engkau lah punya pasal aku tak sembahyang. Engkau punya pasal aku jadi jahat. Engkau punya pasal aku dihumban neraka. Syaitan kata, halo. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhiyya. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Kau jangan jigit-jigit dengan aku. Kau jangan tuduh-tuduh aku. Watch. Kan? Jangan macam-macam. Kan? Aku ni dah lama kufur sebelum kau. Yang kau ikut aku kenapa? Macam itulah bahasa dia. Betul tak? Betul. Yang nak ikut saya kenapa? Saya dah lama jadi jahat. Dan setiap bisikan aku yang engkau welcome kenapa? Minta maaf lah sebab lama tak ni kan. Jadi orang kampung. Saya perhati banyak keluar orang basuh putih kan. Jadi ibu ayah dan juga para penonton yang saya kasih sekalian, supaya kita ni dapat lihat kekuatan dalaman kita, bukan lihat kelemahan. Kita kena, bulan puasa ni bulan untuk membina satu kekuatan dalaman. Become more strong, menjadi lebih kuat, lebih berwaspada dalam setiap tingkah laku kita. Subhanallah. Tadi Datuk sebut di awal-awal tadi, bulan Ramadan ni dia orang yang okey pun kadang boleh jadi cepat marah, panas. Rasa nak bergaduh, rasa nak marah, rasa nak, dia ada je benda yang tak kena. Bila mana bulan lain okey, bila mana bulan Ramadan dia ada saja benda yang tak kena. Dan bulan Ramadan juga adalah bulan yang mana menyebabkan kita ni letih. Letih, tak bermaya, rasa lesu. Dan bagi pandangan Datuk sendiri, yang orang selalu kata, aku letih lah dalam bulan puasa, aku penat lah dalam bulan puasa, aku rasa macam tak bermaya lah dalam bulan puasa. Sebenarnya yang letih itu, diri dia letih ke ataupun iman dia letih, Datuk? Bagaimana? Ya, dia sebenarnya bulan puasa ini memang automatik kita semua akan letih. Yes. Sebab kita kurang kurang energi, kurang tenaga, sebab seharian kita tak makan. Sebab itu kita disuruh bersahur. Tasahharu. Nabi kata bersahurlah. Walau bitamrin, walaupun dengan sebiji kurma, walaupun 3 biji kurma, bersahur. Minum air kosong dengan bersahur, sebab kita perlukan tenaga. Dan tenaga yang kita ambil pagi-pagi tu, sahur itu akan kekal sampai pukul 2-3 paling tidak, di tenaga tu akan ada. Tapi kalau bayangkan sahur kita ni, kita consider sahur pukul 12 malam, balik tarawih. Pesan kat isteri, jangan kejut abang besok pagi sahur, abang tak nak sahur sebab abang dah sahur. Abang sahur kat mana? Masa lepas Mori tadi tu abang dah sahur, pukul 2 tu abang lepak-lepak dengan kawan, dah makan dah. Tak boleh, sahur itu dia masuk waktu pukul 4-5 baru dikira sahur. Sahur pukul 1-2 tu bukan sahur, itu nama dia supper. Orang kampung saya kata itu supper kan. Itu makan supper ataupun supper. Tu tengah hari, tengah malam punya makan. Supper tu siapa Tak tahulah siapa ambil daripada siapa. Tapi nak beritahu, kita ni sahur, kalau sahur itu ada, insya-Allah kita akan ada tenaga. Tapi iman kita lemah pun satu hal juga. Kita dah tak makan, kita dah tak minum, patut kita ada sedikit keinsafan. Kan, sedikit keinsafan. Ada orang solat Jumaat dia nangis tu. Imam baca panjang dia nangis. Menangis. Saya kata kenapa nampak begitu khusyuk kan? Sedih nampak, masya-Allah kan, dapat menghayati lah.
Apa Ustaz lapar? Dia lapar dia solat zuhur tu, lapar dia nangis sebab tak sahur punya pasal. Jadi bukan sebab keinsafan ayat Quran tadi tu. Jadi kita nak kembali balik, kita nak beritahu pada diri kita bahawa bulan puasa kita tak makan, jadi kita ada masa qabliyah, ba'diyah. Fardu digandakan 70 kali ganda, yang sunat itu digandakan seperti pahala wajib. Fardu, betul tak? Jadi rebutlah peluang. Kita bukan ada masa untuk makan minum pun, kita ada masa untuk qabliyah, kita ada masa untuk ba'diyah. Jadi kita nak training sunat-sunat, amal solat sunat semua kita nak buat secara solid. Boleh kita janji macam tu tahun ni, Azri? Boleh. Kali ni betul. InsyaAllah boleh tu, aku takut tak berapa nak jadi. Jadi kita berazam untuk kita penuhi, kita meriahkan Ramadan ini dengan amalan-amalan tadilah supaya kita tidak lemahkan iman kita, tidak beri alasan sebab kita lah lapar. Dia satu je, dia tak nak jadi macam golongan yang disebut oleh baginda Nabi dalam hadis tadi yang celaka, kata Jibril alaihissalam. Baik, sudah penonton, kita berakhir di sini dahulu di TV3, sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Subhanallah, tetap ceria bersama dengan kita menuntut ilmu dan mendengar setiap daripada perbincangan berkenaan dengan mereka golongan yang tercela apabila masuk saja dalam bulan Ramadan, keluar tak dapat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pelbagai amalan kita lakukan dalam bulan Ramadan sebab memang ada yang mengatakan bulan Ramadan ni pesta ibadat. Pesta ibadat, pesta amalan, pesta nak kumpul pahala sebanyak mungkin, nak keluar daripada bulan Ramadan, nak dapatkan keistimewaan bulan Ramadan tersebut. Ada yang kadang kita tengok bersedekah, melakukan amalan dalam bulan Ramadan memang secara automatik. Manusia, hamba Allah ini akan berubah jadi seorang yang sangat-sangat pemurah lebih daripada bulan yang biasa. Tetapi ada kesedihan apabila pemurahnya itu dalam 30 hari dalam bulan Ramadan, usai saja Ramadan, sifat dan perwatakan tersebut pergi bersama dengan Ramadan, hilang. Jadi soalan saya kepada Al-Fadhil Datuk, mungkin boleh bagi sedikit motivasi dan pencerahan kepada penonton-penonton. Kita pemurah itu adakah kerana Ramadan semata-mata yang sangat-sangat diimpikan, tetapi bukan kerana Allah Subhanahu wa taala pemilik segalanya dan termasuk bulan Ramadan tersebut? Bagaimana itu? Ya, di dalam beberapa hadis yang dinukilkan dalam hadis-hadis yang sahih, ada sahabat beritahu, contoh Anas bin Malik kata, ajwadu ma yakunu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sangat pemurah di bulan Ramadan. Kemurahan Nabi SAW pernah ditegur oleh Allah. Allah kata, Muhammad jangan bagi semua dan jangan tahan semua. Kan dalam Quran, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Maksudnya Allah pernah beritahu Nabi Muhammad, jangan bagi semua sampai kau tak ada apa-apa, Muhammad, kau kena simpan. Tapi Nabi Muhammad SAW sangat pemurah. Tapi bila masuk bulan Ramadan, Anas bin Malik kata, kana ajwadu ma yakunu Rasulullah fi syahri Ramadan. Maksud Nabi sangat pemurah di bulan Ramadan. Memang bulan Ramadan kita tahu kita nak ambil peluang melipat dan dapat pahala yang berlipat kali ganda. Dapat pahala berlipat kali ganda dengan memberi RM1. Barangkali RM1 itu akan digandakan 70 kali ganda. Dan kita tahu bahawa bulan Ramadan ini adalah bulan kita akan tak banyak belanja, makan tengah hari, makan malam, dan makan-makan ni memang terhad. Jadi rezeki ada lebih, jadi kita bantu, kita tolong. Dan bulan Ramadan juga adanya zakat fitrah. Maksud sebahagian kita akan bayar zakat fitrah. Pilihlah zakat fitrah dan bayarlah secepat mungkin, jangan dilewat-lewatkan. Kemudian juga kita lihat bulan Ramadan ini bulan mengajak kita untuk merebut peluang dari sudut berinfak, Betul, semua itu betul. Tapi dalam masa yang sama, bukan 1-2 ayat Quran yang memberi motivasi kepada kita mengenai atau perihal keberkatan berlipat kali gandanya pahala bagi setiap infak yang kita keluarkan. Innallaha yuqridukum qardan hasana. Allah Subhanahu wa taala yaqridu qardan hasana. Maksudnya satu pinjaman yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila saya bagi, Allah akan pulangkan balik. Qardul hasan ni apa? Qardul hasan
Azrin, angguk masuk qardul hasan. Okey. Setuju. Setuju dengan qardul hasan. Qardul hasan, bila saya bagi RM1,000, qardul hasan dan Azrin akan pulangkan balik RM1,000. Itu qardul hasan. Soft loan lah. Saya bagi RM1,000, Azrin pulangkan balik kepada saya RM1,000. Tapi disebabkan saya bagi RM1,000, Azrin dengan RM1,000 tu dapat berjaya, dapat keluar daripada kesusahan, dapat sukses lah. Sukses. Tiba Azrin nak bagi kat saya, Azrin nak bagi kat saya RM2,000. Salah atau tidak? Tidak salah. Tapi Azrin nak bagi. Bukan sebab saya syaratkan atau saya tetapkan. Azrin kata, tak. Ini saya punya kerelaan. Saya nak bagi. Salah ke? Tak salah. Qardul hasan. Bila qardul hasan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan pemilik segala kemurahan. Halo, saya ni gaji sebulan RM10,000. Okey. Saya berinfak, saya masuk dalam tabung sebanyak katakan RM100. Contoh, RM100. Yang seorang lagi ni gaji satu bulan RM100,000, dia masuk dalam tabung RM100 juga. Dia ingat Allah tak tahu ke banyak mana dia dapat? Kan? Katakan dalam akaun Azrin ada 5 juta. Dalam akaun saya RM50,000 je. Kan, saya bagi RM100, Azrin bagi RM100. Sama ke? Tak sama. Tak sama. Allah Maha mengetahui dan Allah akan lipat gandakan. Dengan Allah ni jangan pernah berkira-kira dan tidak akan kita jadi miskin dengan kita berinfak pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul kan? Betul. Allah akan tambah. Kena ada keyakinan itu. Saya bagi RM10, Allah akan tambah. Azrin, saya ada pengalaman masa kat Masjidil Haram sekali tu, saya duduk. Bulan puasa ke? Masa tu pergi Ramadan. Bulan puasa, duduk dalam Masjidil Haram. Masa tu saya belajar lagi dekat Jordan. Masa belajar di Jordan lagi. Sebelah saya ada seorang pakcik daripada Kazakhstan ke daripada Uzbek. Macam tu lah, yang badan besar, serban besar kan. Dia pegang tasbih, duduk berzikir. Saya pegang Quran kecil. Dia tengok Quran saya tu. Dia seronok tengok Quran kecil tu. Saya rasa Pak Cik ni berminat kot. Dia lepas habis saya sadaqallahul azim, dia kata boleh tak nak tengok. Saya pun bagilah dia tengok. Suka dia tengok Quran kecil tu. Mata dia terang. Mungkin dia tak tengok TV lah macam Azrin. Baik. Mata dia elok. Saya tak pakai spek, yang pakai spek. Saya banyak baca kitab. Tarik balik. Okey, tarik balik. Jadi Pak Cik tu tak tengok pakai spek pun. Tengok Quran kecil. Saya kata nampak Pak Cik nampak. Tapi nampak dhaif. Dalam kocik saya tak bawa banyak duit. Masa saya bawa RM10 cadang ni. Lepas ni saya nak beli nasi biryani lah. Dulu nasi Bukhari RM10 dulu nasi Bukhari. Dapat separuh ayam. Sekarang RM10 apa pun tak dapat. Potong 8. Jadi RM10 tu. Jadi saya pun cari masuk sedekah kat pakcik tu lah. Saya sedekah pakcik tu RM10. Dia kata tak apa. Saya kata hadiah. Quran pun saya bagi ambil lah pakcik. Saya kata Quran pun ambil, duit pun ambil. Saya balik tak ada apa-apa, tak duit. Tak apa, saya balik hotel nanti ataupun saya balik tempat penginapan, saya ambil duit, saya baru pergi beli makanan. Jalan tak sampai berapa langkah jalan, bertemu dengan orang kampung saya. Dia ni manager bank. Manager bank gaji besar. Jumpa saya. Farid buat apa? Buat umrah abang pun sembang. Abang bila sampai? Abang sampai dah seminggu dah, abang nak balik dah. Ni kejap lagi nak tawaf fidah nak balik. Oh, Masya Allah. Kira salam kat kampung bang. Saya ada apa ni, keluarga. Okey. Dia pun masuk tangan dalam jubah dia. Dia bagi saya RM300. Baru keluar RM10, Allah ganti RM300. Betul tak? Betul. Kena yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada masa tu saya tak ada pun berkira-kira kata saya bagi mesti saya dapat. Jangan pula lepas ni cerita ni jadikan sebagai modal. Bagi kat masjid RM10, patut pusing, tak ada pula jumpa siapa-siapa nak bagi. Apa ni cerita Ustaz Farid? Ni cerita tu tak semua akan berlaku benda tu. Jadi Allah akan murahkan rezeki kita. Dan orang yang kuat berinfak ni, Allah akan alihkan diri dia daripada ditimpa apa-apa musibah. Allah suka duit kita ni ke jalan yang baik. Dan saya pun tak tahu kumpul duit banyak lepas tu jadi apa. Makan nasi sepinggan je. Melainkan kau duit banyak bayar makan 10 pinggan. Happy lah life ni. Bagi baru kita rasa happy. Simpan tak happy. Ya, kita break dulu. Ya. Saya tergamal tu sebab fikir macam mana nak minta kat Datuk lepas ni. Boleh. Baik, subhanallah. Baik, sedang penonton.
Banyak lagi kita nak kongsikan selepas ini berkenaan dengan Ramadan dan kecelakaan yang berlaku pada hamba dan umat tersebut. Kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Subhanallah, kembali bertemu untuk teruskan perbincangan kita. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kita walaupun berada di penghujung-hujung rancangan, tapi masih lagi bersedia dengan nota-nota untuk sama-sama mencatat apa isi penting daripada perbincangan kita pada hari ini berkenaan dengan hadis Jabir bin Abdullah untuk kita sampaikan kepada diri kita sendiri tentang jangan kita tergolong dalam 3 golongan yang disebutkan sebentar tadi, khususnya yang utama berada dalam bulan Ramadan keluar tidak dapat keampunan. Daripada awal sehingga ke penghujung banyak sudah kita kongsikan supaya kita berikan semangat kepada penonton-penonton untuk cepat ambil peluang dan tawaran yang ada dalam bulan Ramadan supaya keluar nanti jadi seorang yang diampunkan dosa-dosanya. Baik. Al-Fadhil Datuk, kita biasa kalau duduk dalam bulan Ramadan ni kita akan dengar yang bulan Ramadan ni ada 3 fasa. Yang pertama fasa kerahmatan, yang kedua keampunan, dan yang ketiga pembebasan dari api neraka. Ada yang dia ni faham dan dia menunggu. Dia kata fasa pertama ni tak payahlah, dia kata kita sungguh-sungguh sebab kerahmatan ni bulan-bulan lain pun ada. Lepas tu dia kata aku menunggu pada fasa yang kedua dan yang ketiga, dia kata baru nak betul-betul bersemangat untuk pulun, kata orang belah-belah utara sana, pulun cari dan juga buat ibadat sebab dia kata aku nak kepada fasa keampunan dan juga pembebasan daripada api neraka tersebut. Jadi yang pertama soalan dia, adakah fasa-fasa ini mempunyai sandaran dan betul fasa tersebut disebutkan dalam mana-mana riwayat? Dan juga bagaimana pula dengan orang yang jenis memilih-milih ni? Dia kata tak apalah, hujung-hujung pun kita pecutan takhir, 10 malam takhir, cari malam Al-Qadar. Jadi bagaimana situasi golongan seperti ini? Adakah juga mereka dalam keadaan kerugian? Silakan Datuk. Ya, pertama sekali kita rawat dulu isu berkaitan dengan pembahagian kepada 3 fasa. Dia hadis tu disebut sebagai hadis mungkar. Tidak ada nas yang kata awaluhu rahmah wa awsatu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Di riwayat itu tak ada, tetapi komponen-komponen itu ada sepanjang Ramadan. Kan rahmat ada, keampunan ada, pembebasan daripada api neraka ada. Sebab ada hadis-hadis Nabi SAW sebut di akhir-akhir Ramadan ada nama-nama yang disebut yang dikeluarkan daripada senarai ahli neraka. Sebab mungkin juga sebelum ini nama tu sudah macam tercatat kan. Tapi bila masuk Ramadan, dia ambil peluang, dia berusaha sungguh-sungguh menebus segala dosa dia dengan penuh keinsafan. Puasa dia memang khawasul khawas dan dihidupkan masa-masa yang terluang itu dengan membaca dan juga menghayati Al-Quran, hadir majlis-majlis ilmu, berinfak dan bersedekah, meringankan tulang, membantu. Jadi orang ini Tuhan lihat dengan pandangan kasih sayang dan diberi keampunan dan dibebaskan daripada siksaan api neraka atau dibebaskan nama dia daripada senarai ahli neraka. Kan Ramadan ila Ramadan kaffaratul lima bainahuma. Daripada Ramadan tahun lepas hingga Ramadan kali ini yang kita sedang berpuasa ni adalah penebus dosa. Masuk Ramadan ini kita berpuasa, tebus dosa kita. Dan kemuliaan Ramadan ini juga Azrin, kita kena tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala muliakan Ramadan ini juga kerana bulan ini bulan Tuhan pilih untuk turunkan Al-Quran. Kemuliaan bulan Ramadan adalah pelbagai insiden atau pelbagai tawaran yang ada di dalamnya. Nuzul Al-Quran, perang Badar, Jibril selalu datang berulang alik jumpa Nabi sepanjang bulan Ramadan. Nabi ajar pula para sahabat solat sunat termasuk tarawih dan sebagainya. Jadi semua ini gambarannya apa? Gambarannya kehebatan bulan Ramadan itu sendiri. Supaya kita tidak terlepas daripada melihat keistimewaan bulan Ramadan dan kita tidak tergolong dalam golongan yang kerugian tadi. Walaupun kita berada di akhir-akhir pun kita tetap kena pecut juga. Betul, di hujung Ramadan, kalau saya punya pengalaman lah kan. Saya punya pengalaman 9 tahun dulu negara Arab. Orang Arab memang 10 terakhir dia akan penuh masjid. Sebab dia cari malam Lailatul Qadar. Malam itu Qadar. Dan memang diberi peluang untuk orang beriktikaf dan sebagainya. Orang beriktikaf, malam-malamnya hidup. Kita pula dulu-dululah di kampung, bila masuk 10, dia panggil apa? Dia ada panggil satu istilah orang kampung, dia sebut
untuk dia pasang lampu, pasang pelita di lorong-lorong kampung, di lorong-lorong rumah kan. Bila kita kata kenapa pula pasang pelita di lorong, tunjuk malaikat jalan ke rumah. Malaikat tu tok penghulu, tok penghulu kampung. Kalau tak ada lampu pelita tak tahu pergi rumah. Jadi orang macam-macam cerita. Padahal dia memeriahkan aja kampung dulu. Kalau di kampung tak tahulah Azrin orang muda, saya ni orang tua kan. Kalau di kampung ni kita biasa lihat dulu memang tak ada lampu-lampu yang besar, lampu jalan tak ada. Memang gelap gulita. Kita hanya disinari laluan itu dengan serangga atau binatang serangga yang namanya kunang-kunang. Tu kunang-kunang. Apa dia? Firefly. Oh, firefly. Firefly tu. Klik-klik. Firefly tu apa nama tu? Apa klik-klik bahasa Inggeris lah tu? Kelip-kelip bahasa Inggeris. Banyak serangga namanya kelip-kelip kunang-kunang kita panggil. Itu bahasa Melayu. Kelip-kelip. Aduh, ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Semoga Allah bagi hidayah lah pada Azrin. Dia nampak sangat dia puasa, dia banyak tak ingat kan. Jadi kita kembali balik. Kita nak tahu bahawa 10 terakhir tu dimeriahkan juga. Kalau boleh, saya nampak sekarang ni di hujung-hujung 10 terakhir orang akan lantik imam tertentu, imam jemputan dan sebagainya untuk menghidupkan 10 terakhir. Untuk qiyamul lail, untuk qiyam. Dia datanglah berqiyamul lail di masjid kita. Kita ada sediakan sahur untuk bersahur pula, datang pula bersahur, datang pula qiyam. Jadi imam-imam dijemput pula, imam-imam bulan puasa ni laku. Ya, suara sedap-sedap memang laku sangat-sangat. Boleh pilih lah mana masjid kita nak pergi, nak dengar imam yang sedap-sedap ni kan, masya-Allah kan. Ya. Jadi kita tahu 10 terakhir ataupun 10 tengah atau 10 awal kita nak ambilkan semua secara purata. Kita nak hidupkan setiap malam itu. Paling tidaklah saya minta sangat kepada abang-abang saya dekat luar sana, paling tidak jangan ponting tarawih, jangan ponting baca Quran. Baca Quran senang aja nak khatam kan. Kita nak khatam senang. Khatam kita ambil 2 muka surat setiap waktu sebelum dan selepas. Okey, sebelum subuh 2 muka surat, selepas subuh 2 muka surat. Dah berapa? 4. Sebelum zuhur 2, lepas zuhur 2. Jadi berapa? 8. Sebelum asar 2, lepas asar 2. Dah jadi berapa? 16. Sebelum maghrib 2, lepas maghrib berapa? 12 dia tu. 12. Sekarang baru 16. Baru 16. Kemudian selepas zuhur, sebelum isyak 2, lepas isyak 2 berapa? 20. 1 juzuk. 1 juzuk, betul. Ringan aja, tak payah duduk nak pulun 1 juzuk. Sebelum subuh 2 muka surat, selepas subuh 2 muka surat, sebelum zuhur 2 muka surat, selepas zuhur 2 muka surat. Kan comel kan? Apa yang comel? Cara saya explain. Cara explain comel. Jadi sebelum zuhur 2, setelah zuhur 2, sebelum asar 2, relax aja baca tenang-tenang. Kita boleh khatam. Okeylah, lepas zuhur kita nak buat apa? Baring kejap. Sebelum zuhur, baring kejap. Sebelum asar, baring kejap. Lepas asar, baring sebab maghrib. Jadi habis dengan baring aja. Kan boleh kita rehat-rehatkan badan, tapi tak ada sampai banyak tidur pun pahala tak cantik tau bulan puasa. Makruh. Dia berselimut dia tidur. Kejut. Puasa kan nak kacau juga. Janganlah macam tu. Kita jangan habiskan puasa. Memang betul dia kata, ustaz, tidur pun di bulan puasa pahala tau ustaz. Ya betul, tapi jangan tidur macam Ashabul Kahfi. Bangun pagi raya. Kau tidur macam Ashabul Kahfi. Orang semua tidur dapat kudrat supaya dapat qiyam dan sebagainya. Kau tak. Jadi huru-hara, kita tak mau huru-hara puasa ni. Kita nak biar puasa kita nampak berstrategi. Kita susun cantik-cantik, kita keluar lah bulan puasa kan. Subhanallah, itu dia kan. Satu peringatan yang nampak seperti mana santai tapi sebenarnya betul-betul mendalam daripada Al-Fadhil Datuk, supaya kita faham berkenaan dengan pentingnya kita menghayati Ramadan, mengambil segala peluang dalam bulan Ramadan dan jangan jadi manusia dan hamba yang sia-siakan Ramadan akhirnya dicela oleh para malaikat dan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebagai di penghujung ni Datuk, mungkin boleh kita berikan 3 nota penting untuk kesimpulan dalam perbincangan kita, ialah sebab tawaran banyak dan peluang masih ada, tetapi orang yang nak ambil tu dah tak ada dah. Masing-masing sedang memikirkan hanya Ramadan sebagai jambatan untuk pergi menuju ke Syawal, bukan ambil peluang tetapi memanfaatkan sahaja. Jadi sebagai nasihat kepada penonton-penonton, sebagai penutup perbincangan kita pun dah berada pada hujung-hujung perbincangan hadis dan juga Ramadan. Jadi silakan Datuk untuk sedikit nasihat untuk penonton, silakan.
kita keluar daripada bulan Ramadan ini, kita mesti dapat lihat pemberkasaan 4 elemen. Pertama sekali, takwa. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala semakin baik, semakin intim, semakin kita dapat merasakan kehangatan kita ada Tuhan. Ya. Yang keduanya, kita jadi insan yang lebih bersyukur. Walaupun kita berpuasa, tak cukup makan dan sebagainya, dan kita dilatih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadikan kita orang bersyukur. Nabi gambarkan syukur itu ibadat sampai bengkak-bengkak kaki. Kita diminta berpuasa 1 bulan sahaja. Kemudian kita juga mesti gambarkan bahawa bulan Ramadan ini adalah bulan yang telah mentarbiah saya dari sudut kekuatan saya melalui Al-Quran Al-Karim. Saya tak tinggalkan Al-Quran pada bulan Ramadan sebab saya tahu bulan Ramadan adalah bulan untuk memperkasa hubungan saya dengan Al-Quran pula, sebab saya tahu sebaik-baik syafaat yang akan saya dapat dalam kubur ialah Al-Quran. Jadi bagi mereka yang kurang mahir, bulan Ramadan adalah bulan yang terbaik untuk kita melancarkan bacaan kita juga. Yang keempat adalah bulan yang melatih kita sentiasa bersiap siaga untuk jumpa Allah. Bila-bila masa Allah boleh jemput kita pulang. Jadi oleh yang demikian, kita jadikan bulan puasa ni bulan kita melatih persiapan, dan persiapan itu sentiasa segar bugar pada bulan-bulan lain sampailah bulan Ramadan tahun akan datang. Baik, daripada Ramadan ke Ramadan seterusnya ada pengampunan di situ. Baik, Datuk mungkin boleh tutup dengan doa bagi penutup majlis kita pada pagi ini, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa alaihi salatu wassalam. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ij'alna min utaqa'i syahri Ramadan. Allahumma ij'alna min utaqa'i syahri Ramadan. Allahumma ij'alna min utaqa'i syahri Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, di penghujung majlis ilmu pada pagi ini, kami menadah kedua tangan kami ke hadrat-Mu, ya Allah. Mohon limpah kurnia keampunan dan juga taufik hidayah-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah bulan Ramadan tahun ini bulan Ramadan yang terbaik untuk kami, ya Allah. Berilah kami kekuatan untuk menghabiskannya dengan penuh cemerlang, ya Allah. Berilah kami kekuatan untuk membaca Al-Quran dan juga berpuasa di siang harinya, membaca Al-Quran, berterawih, berqiyamul lail, dan meneruskan doa-doa kami ke hadrat-Mu, ya Allah. Kerana kami yakin melalui janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara doa yang tidak ditolak oleh Engkau, ya Allah, adalah doa orang yang berpuasa. Oleh yang demikian, ya Allah, jadikanlah kami orang yang dibebaskan daripada siksaan api neraka, dan juga berilah kami kekuatan untuk mengekalkan kekuatan keimanan dan ketakwaan sampai ke akhir hayat. Salah silap kami sepanjang bulan Ramadan mohon diampunkan, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, selesai perbincangan kita untuk hadis daripada baginda Nabi SAW sebentar tadi. Mudah-mudahan ada manfaat untuk Ramadan dan kehidupan kita. Terima kasih diucapkan kepada penonton. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Datuk untuk kupasan dan perbincangan. Terima kasih diucapkan kepada semua. Jom kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa aminus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sekian, teruskan menonton Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam menghayati Ramadan.